Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali untuk siri yang seterusnya. Dan insya-Allah pada kali ini untuk subjek arud dan qafiah kita akan membicarakan bahar yang ketiga daripada bahar yang menggunakan dua taf'ilah. Dan bahar ini dinamakan bahar basit. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat perbincangan yang berkaitan dengan bahar basit. Di mana bahar basit adalah bahar yang terdiri daripada kelompok bahar-bahar yang menggunakan dua taf'ilah. Baik, jadi perkara yang pertama anak-anak pelajar mesti ingat taf'ilah yang menjadi tonggak untuk bahar basit iaitu mustaf'ilun dan fa'ilun. Mustaf'ilun, fa'ilun. Jadi setiap kali bila kita membicarakan tentang taf'ilah, maka suka saya ingatkan sekali lagi, perkara yang pertama ialah kita mesti tahu tarkib al-maqati' sautiyah yang terkandung pada kedua-dua taf'ilah tersebut. Jadi kalau dekat bahar basit, mustaf'ilun mengandungi sababani, khafifani, wa watdun majmu'. Sementara fa'ilun mengandungi sabab khafif, wa watdun majmu'. Ini perkara yang pertama yang perlu kita memberi penekanan sikit bila kita membicarakan tentang bahar dan dalam bahar ada taf'ilah. Jadi perkara yang pertama perlu kita memberi penekanan ialah tarkib maqati' sautiyah pada taf'ilah tersebut. Kemudian perkara yang kedua, kita pergi kepada contoh. Baik, pada contoh. Jadi untuk taf'ilah bahar basit, mustaf'ilun dan fa'ilun, kita bolehlah bawa contoh mustaf'ilun seperti mustakhrijun. Dan mana-mana contoh yang sesuai, yang bunyinya lebih kurang sama dengan mustaf'ilun. Jadi kalau sini saya cuba bagi satu contoh, iaitu mustakhrijun. Kemudian untuk contoh fa'ilun, kita ambil contoh sebagaimana perkataan qailun ataupun mana-mana contohlah. Pelajar-pelajar boleh beri. Yang penting contoh yang kita berikan adalah bunyinya hidup mati, itu maksud bunyi sama dan mempunyai makna dalam bahasa Arab. Baik, jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, itu perkara asas bila kita mempelajari ilmu arud khususnya dalam bahar. Kemudian kita pergi kepada penggunaan. Bahar basit digunakan tam dan majzu'. Maksudnya bahar basit terbahagi kepada dua. Ada kalanya tam, ada kalanya majzu'. Mungkin dalam perbincangan kita ni kali pertama kita jumpa majzu'. Sebab bahar yang kita bincang pertama kali hari itu, iaitu bahar tawil, dia ada tam sahaja. Kemudian kita bincang bahar madid, juga mempunyai tam sahaja. Jadi ini mungkin bahar yang pertama yang kita bincang untuk siri ini. Ada kala dia tam, ada kala dia majzu'. Jadi di sini anak pelajar mesti ingat. Yang qasimu bahrul basit ila tami wal majzu'. Maksudnya bahar basit terbahagi kepada tam dan terbahagi kepada majzu'. Jadi apa yang akan dipersoalkan bila kita sebut tam, bila kita sebut majzu'?
biasanya dia akan tanya macam mana bentuk wazan yang dikata tam. Jadi saya nak ingatkan di sini. Basit tam, kan? Bahar basit tam mempunyai 8 taf'ilah. Maksudnya mustaf'ilun dan fa'ilun diulang sebanyak 4 kali. Jadi 2 taf'ilah diulang 4 kali, maksudnya ada 8 taf'ilah. Wazannya mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Jadi kalau ada 8, ini adalah bahar basit tam. Sementara bahar basit majzu', hak sini. Ni hak sini, dia akan gugurkan. Maksudnya di syatar yang pertama kita hanya ada mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun. Di syatar yang kedua, dia mula sini. Mula sini. Hak ni akan digugurkan. Maksudnya dekat syatar yang kedua, kita akan jumpa mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun. Jadi daripada 8, hanya akan tinggal 6 sahaja. Baik. Jadi kita akan bincang kejap lagi hak berkaitan dengan bahar basit majzu'. Baik, kemudian kita pergi kepada seterusnya perbincangan bila masuk bahar sama ada tam ataupun majzu'. Di sana kita membincangkan arud dan dorob. Maksudnya perubahan yang bakal berlaku di sini, arud, dan perubahan yang bakal berlaku di sini, maksudnya dorob. Jadi hak ni para pelajar mesti ingat. Baik, jadi untuk bahar basit tam, dia kata di sini lahu arudun wahidatun makhbunatun. Dia hanya memiliki satu arud sahaja. Maksudnya perubahan di sini kita akan jumpa sekali je, iaitu makhbunatun. Kita bincang kejap lagi apa dia makhbunatun. Kemudian walaha darbani. Bila di sini berubah, di sini juga akan berubah di darab ni. Di darab hujung sini. Di sini akan berubah, tengok dia kata walaha darbani. Yang pertama makhbunun, yang kedua maqtu'un. Jadi di sini berubah sekali ke arud, dekat belakang ni kita temui dia akan berubah sebanyak 2 kali. Maksudnya sekurang-kurang kita nak kena ingat 2 bait syair untuk contoh benda ni. Baik, kemudian yang seterusnya. Bila kita membicarakan jenis arud makhbunatun ataupun jenis darab makhbun maqtu', di sini kita dapati ada 2 istilah, iaitu makhbun dengan maqtu'. Jadi suka saya ingatkan kepada para pelajar, beri penekanan sikit, takrif kepada benda tadi. Maksudnya makhbun diambil daripada perkataan al-khabnu. Apa dia al-khabnu? Al-khabnu di segi takrifnya ialah hazfus tsani sakin. Gugurkan huruf kedua dan pastikan huruf itu adalah huruf mati. Di mana kalau perkataan mustaf'ilun bila ditimpa oleh khabnun, tusiru mutaf'ilun. Dia akan jadi mutaf'ilun. Mana huruf kedua? Huruf sin. Huruf sin telah kita gugurkan, maka dia jadi mutaf'ilun. Kalau kita guna fa'ilun, bila kita gugurkan huruf yang kedua, mana huruf yang kedua pada fa'ilun? Iaitu alif. Maka fa'ilun akan bertukar, akan berubah menjadi fa'ilun. Jadi proses ini dinamakan al-khabnu. Ataupun kita boleh tukar bentuk tulisan kepada makhbun ataupun maqtu'. Dan inilah benda-benda yang akan berlaku dekat arud dan berlaku dekat darab. Sebagaimana yang kita sebut tadi. Kemudian, takrif yang kedua. Baik, untuk takrif yang kedua, iaitu maqtu'un. Kata dasarnya ialah al-qat'un. Takrifnya ialah hazfu akhiril watdil majmu' wa iskan ma qablah. Kita gugurkan huruf terakhir daripada watad majmu' dan matikan huruf sebelumnya, sebelum huruf yang digugurkan tadi. Kalau dapat kita lihat mustaf'ilun. Mana watad majmu'? Watad majmu'nya ialah ilun. Jadi huruf mana yang hendak digugurkan? Iaitu huruf nun.
Setelah kita gugurkan nun, dia minta kita matikan huruf sebelumnya, iaitu huruf lam. Maka mustaf'ilun akan berubah menjadi mustaf'il. Cuma bila kita lihat dalam buku teks ataupun kita lihat dalam mana-mana nota, mustaf'il ditukar, diubah menjadi kepada satu bentuk tulisan lain, iaitu maf'ulun. Maf'ulun. Jadi nampak berlaku sedikit mungkin kekeliruan pada calon. Yang penting saya nak sebut di sini. Mus sama dengan maf. Taf sama dengan dan il sama dengan lun. Dan tu kenapa tak guna mustaf'il? Ini anak-anak perlu ingat. Sebab di dalam wazan untuk taf'ilah ni, huruf tonggaknya ialah fa, ain, lam, nun. Untuk dapatkan bunyi ataupun bacaan yang menariklah agaknya. Kan? Kalau mustaf'il, dia tidak ada nun di situ. Maka ditukar kepada satu wazan lain, iaitu maf'ulun. Cuma yang penting, bila kita jumpa maf'ulun, ingat dia adalah perubahan yang telah berlaku kepada mustaf'ilun, yang asalnya ialah mustaf'il. Kemudian jika al-qat'u menimpa taf'ilah yang kedua, iaitu taf'ilah fa'ilun, maka fa'ilun watat majmuknya ialah ilun, lalu nunnya digugurkan dan lam dimatikan, maka dia jadi fa'il. Jadi dua takrif ni, kita minta para pelajar cuba ingat dia punya takrif dan ingat contoh perubahan kepada dua-dua takrif tadi. Baik, jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Untuk bahar basit tam, arutnya ada satu sahaja, iaitu makhbunatun. Yang mana kita tahu bahar basit tam, dia berakhir dengan fa'ilun. Kan? Berakhir dengan fa'ilun. Sini, fa'ilun. Maksudnya di sini akan berubah sekali sahaja, iaitu menjadi fa'ilun. Dia akan jadi fa'ilun. Kemudian di sini, darab. Dekat darab, dia kata akan berubah sebanyak dua kali. Yang pertama, makhbunun. Yang kedua, maktu'un. Maksudnya di sini sekali akan jadi fa'ilun tanpa alif, yang kita panggil makhbun. Dan sekali akan jadi fa'il, yang kita panggil maktu'. Baik, sekarang mari kita tengok contoh-contoh. InsyaAllah kita akan tengok dua contoh. Satu contoh untuk arut makhbunah dan darab makhbun. Dan satu contoh lagi arut makhbunah, darab maktu'. Baik, untuk darab yang pertama, arut makhbunatun. Darab yang pertama iaitu makhbunun. Syair yang diberikan, kita baca separuh-separuh. Kan? Kita baca separuh-separuh supaya menepati mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Cuma kita bincang tadi apa akan berlaku? Akan berlaku makhbun. Jadi perlu ingat, makhbun, dia akan berlaku dekat arut, dia akan berlaku dekat darab. Dan tidak mustahil dia akan berlaku di taf'ilah lain. Umpamanya, anak pelajar boleh tengok di sini. Boleh tengok di sini. Juga tidak ada huruf kedua, maka dia jadi fa'ilun. Sama juga belah ni. Dia tidak ada huruf kedua, dia jadi fa'ilun. Dan kemungkinan juga dia akan berlaku sini. Maksudnya, dia akan keluarkan huruf kedua. Dia akan jadi mutaf'ilun. Tapi untuk syair ni, berlaku dekat taf'ilah kedua di belah syatar yang pertama dan taf'ilah kedua di sebelah syatar as-sani. Walaupun berlaku sini kita tidak bagi nama lah sebab dia bukan arut dan dia bukan darab. Kita nak bagi nama apabila berlaku perubahan di hujung sini. Sama ada di sini yang kita panggil arut ataupun di sini yang kita panggil darab. Baik, syair ni kita baca separuh-separuh. Bacaannya ialah la tahkiran untuk mustaf'ilun. Nasari fa'ilun, ronfi mukha mustaf'ilun, somatin fa'ilun. Jadi dekat somatin, bila kita masukkan taktik
1110 melambangkan fa'ilun. Maksudnya huruf keduanya telah digugurkan, maka arut ketika ini dipanggil makhbunatun. Innal ba'u dhatatud mimuqlatal asadi. Jadi dekat asadi bila kita masukkan taknik 1110 iaitu fa'ilun, huruf keduanya telah digugurkan, maka darab ketika ini dipanggil darab makhbunun. Baik, ni untuk bahar basit tam arut yang pertama makhbunatun, darab yang pertama makhbunun. Yang mana kita sebut tadi dia ada dua darab. Baik, kita pindah kepada darab yang kedua. Arut masih lagi sama, makhbunatun. Dan darab yang kedua ialah maktu'un. Maktu' sebagaimana saya minta anak-anak pelajar mengingat tadi. Apa dia maktu'? Hazaf akhir watat majmu' wa iskan ma qablah. Kan? Hazaf akhir watat majmu' wa iskan ma qablah. Buang huruf akhir nun dan matikan huruf sebelumnya lam. Maka maktu' fa'ilun akan bertukar menjadi fa'il. Dan fa'il tidak digunakan, dipindah kepada tulisan fa'lun. Kenapa jadi fa'lun? Tadi saya dah sebut, taf'ilah hendak diadakan ialah fa, ain, lam dan nun. Kalau kita tulis fa'il, maksudnya tidak ada nun. Jadi kita tukar kepada fa'lun. Fa'il, fa'lun. 1010. Kalau fa'lun, 1010. Wazannya tidak berubah. Yang berubahnya bentuk tulisan kepada taf'ilah. Jadi hari ini juga saya mengharapkan anak-anak pelajar jangan keliru. Jangan keliru. Walaupun di sini kalau tengok dekat contoh. Dekat contoh ni pun kadang-kadang dalam buku teks. Ni semua sebagaimana saya ambil dalam buku teks ni. Dia kekal kan dengan tulisan fa'il. Tapi dalam perbincangan dia kata fa'lun. Cuma yang kita perlu ingat ialah apakah huruf yang telah digugurkan. Baik, untuk ad-darb tsani, darab yang kedua, untuk bahar basit tam, arut dia makhbunatun, darabnya maktu'un. Syairnya berbunyi al-khairu abqa in talaz zama nubihi wasyarru basuma au aitamin zadi. Jadi kita dapati mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, arut makhbunatun. Belah ni mustaf'ilun fa'ilun. Ni saya dah sebut tadi. Kalau dekat arut, dekat darab, kena yang benda yang kita panggil makhbun, mungkin di tempat-tempat lain juga berlaku makhbun. Jadi untuk syair ni berlaku di sini sekali makhbun. Dan untuk taf'ilah yang kedua disyatar yang kedua, iaitu basuma fa'ilun. Jadi tak perlu kita namakan dia lah, sebab tidak ditanya sini. Kemudian kita punya darab ialah maktu'un. Sebab daripada fa'ilun dah berubah menjadi fa'il. Fa'il hadza haqi wa tat majmu', iaitu kita gugurkan nun dan kita matikan lam. Fa'ilun jadi fa'il. Ini adalah darab yang kedua untuk bahar basit tam. Baik, secara kesimpulan, bahar basit tam mempunyai satu arut, iaitu makhbunatun, dan mempunyai dua darab. Darab yang pertama ialah makhbunun sebagaimana arut, dan darab yang kedua adalah maktu'un. Jadi, anak-anak pelajar nak kena ingat dua istilah di sini. Yang pertama, al-khabnu. Yang kedua, al-qat'u. Inilah perbincangan kita berkaitan dengan bahar basit tam. Jadi, cuba anak-anak pelajar beri penekanan sikit. Apa yang perlu kita ingat, apa yang perlu kita faham bila kita mempelajari sesuatu bahar. Jadi untuk kesempatan ni, kita tengok bahar basit tam. Ingatlah, bahar basit tam mempunyai 8 taf'ilah, iaitu mustaf'ilun sampai ke akhir. Mustaf'ilun sampai ke hujung belah ni.
Ni ada 8. Ni dinamakan bahar basit tam. Dan insyaAllah kita akan pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu bahar basit majzub. Sebagaimana saya sebut tadi, bahar basit majzub dia akan gugurkan taf'ilah sini. Maka taf'ilah mustaf'ilun ini akan menjadi arud. Dan dia akan gugur belah ni fa'ilun. Bila dia akan gugur, dia akan berakhir dengan ni dan taf'ilah ini akan menjadi darab. Insya-Allah kita akan tengok pada bahar basit majzub.